Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. 亲爱的弟兄姐妹们平安， Bersyukur sekali lagi kita boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. 感谢上帝，今天我们可以一起来敬拜他。 Dan kami di tempat ini, saya secara pribadi, penginjil Mika juga berdoa biarlah kita semua terus dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. 那我们都一祷告，希望上帝保佑看顾弟兄姐妹们。 Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita masuk dalam doa. 我们听到之前，我们先一起祷告。 Tuhan teduhkan hati kami, 天父上帝，求你使我们的心安静下来， karena sesungguhnya bagi kami, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. 因为呢，你的道是我们脚前的灯，我们路上的光。 Sungguh tanpa Engkau bagaimana kami bisa melewati hari-hari kami. 如果没有你，我们怎能生活？ Sungguh kami yang terbatas dan tidak berdaya ini Tuhan. 主啊，我们实在是无能为力。 Hidup di tengah dunia yang bengkok dengan penuh dosa ini Tuhan. 我们活在弯曲悖谬的时代当中， Kami begitu memerlukan Engkau di dalam 我 hidup 们 kami. 实在非常的需要你。 Karena itu berbicaralah kepada kami Tuhan. 所以主，求你对我们说话。 Dan ada satu hati yang sudah kami siapkan 我 untuk 们也 mendengar 准 kami. 备了我们的心，聆听你的道。 Datanglah dengan bahasa yang sederhana. 求你以简单的话语对我们说话， Agar kami semua bisa memahami betapa dalamnya luas dan besarnya firman Tuhan. 好让我们可以明白你的道有多高、多深、多长、多阔。 Roh Kudus menolong kami yang terbatas ini. 求你的圣灵帮助我们， Memahami firman Tuhan yang begitu dalam itu. 让我们可以明白你深奥的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉靠主耶稣的名， kami 我 berdoa. 们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada satu tema yang akan kita renungkan bersama, 那我们将要思考一个主题， yaitu tenang di tengah ketegangan. 就是紧张中保持宁静， Tenang di tengah ketegangan. 紧张中保持宁静。 Nah, landasan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai 13. 我们今天早上的这个经文取自于诗篇62篇第1到12节。 Cuman karena ada perbedaan jumlah ayat di bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia, mungkin di Mandarin sampai 12. 因为在中文和印尼文译本当中有这个经文数字的这个数目的差别，所以中文只是到12节而已。 Jadi mohon maaf sebelumnya apabila nanti ada di dalam penyebutannya ayat-ayat atau angka ayat agak sedikit berbeda. 所以我说的时候经文可能有一点差异，我非常的抱歉。 Mari kita baca dari Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai 13, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. 诗篇第62篇第1到第12节，神的话这样子告诉我们说：“我的心默默无声，专等候神，我的拯救
我的救恩是从他而来，唯独他是我的磐石，我的拯救，他是我的高台，我必不很动摇。你们大家攻击一人，把他毁坏，如同毁坏外斜的墙，将倒的必要到几时呢？他们彼此商议，专要从他的座位上把他退下。他们喜爱谎话，口遂祝福，心却咒诅。第5节，我的信啊，你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从他而来，唯独他是我的磐石，我的拯救，他是我的高台，我必不动摇。我的拯救，我的荣耀都在乎神，我力量的磐石，我的避难所都在乎神。你们众民当时时依靠他，在他面前庆幸吐意。神是我们的避难所，下流人正是虚空，上流人也是虚假，放在天平里就必浮起。他们一共比空气还轻。不要仗势欺人，也不要因强夺而骄傲。若财宝价正，不要放在心上。神说了1次2次，我都听见，就是能力都属乎神。主啊，慈爱也是属乎你，因为你照着个人所行的都报应他。 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， kita bisa mudah menjadi tenang bila kondisi hidup kita lancar, hidup kita beres 我们 semua. 可以宁静下来，如果我们的生活顺利。 Namun bagaimana jika kita mengalami satu kehidupan yang sebaliknya? 但是呢，如果我们的生活相反如何呢？ Tiba-tiba hidup kita menjadi mandek, 我们的生活突然间停止下来， kondisi tubuh kita menjadi buruk, 我们的健康衰败， banyak hal yang tidak pasti yang harus kita 有 hadapi. 很多不肯定的未来， Bahkan mungkin kita harus menghadapi kondisi-kondisi yang menakutkan 我 dalam 们将 hidup 要面 kita. 对许多惧怕、恐惧的事情， Seperti kondisi yang kita hadapi saat ini. 就如我们现在所面对的这个情况。 Kita tahu dari hari ke hari kita mendengar orang yang terkena wabah COVID-19 ini semakin 我 meningkat. 们知道一天比一天，我们听到被感染这个新冠状肺炎病毒的人数一天比一天更多， Hitungan orang yang terkena bukan ribuan sekarang, sudah puluhan ribu. 被感染的人不再是上千人，而是上万个人。 Suara sirine mobil ambulan semakin sering kita dengar. 那个紧急车的这个声音，我们每天都听到。 Dan orang-orang yang terkena wabah COVID ini bukan lagi orang-orang yang jauh, orang-orang yang tidak kita kenal. 那被感染的人也不再是那一些遥远我们不认识的人， Tapi mulai kepada orang-orang yang kita kenal. 而是我们所认识的人。 Bahkan kita tahu tidak sedikit teman kita, saudara kita yang karena COVID lebih dulu berpulang kepada 甚 Tuhan. 至我们也听到有很多我们的亲朋好友因为这个病毒而回天家。 Saudara-saudara sekalian, tentu saja kondisi ini memberikan kita banyak ketakutan. 弟兄姐妹们，这样子的情况当然使我们心里非常的惧怕， Kita menjadi cemas. 我们非常的这个忧虑， Ada banyak ketidaktenangan di dalam hidup 我 kita. 们心中有许多的不安。 Dan kita tahu ketika kita ada di dalam satu kondisi tidak tenang, 而我们知道，处在这样子不安的情况当中， itu kondisinya sangatlah tidak mengenakan. 那么这样子的情况实在是很不舒服。 Hati kita gelisah, 那么我们心里非常的焦虑， makan jadi tidak enak, 我们吃饭也没有胃口， tidur juga jadi tidak 我们 nyenyak. 睡眠也不好， Ujung-ujungnya kita bisa stres 到最后呢，我们非常的有压力， dan kita bisa menjadi sakit. 我们也会生病。 Karena itu Bapak Ibu sekalian, 所以呢，弟兄姐妹们呢， penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kita bisa hidup tetap tenang sekalipun kondisi gonjang-ganjing seperti 我 ini. 们必须学会过个在紧张当中保持宁静。 Bagaimana kita bisa tenang sekalipun ada di dalam ketegangan-ketegangan akibat permasalahan-permasalahan yang 虽 harus 然 kita 我们处 hadapi. 在各种事情发生的这种张力，我们如何保持心中的宁静呢？ Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca, 那我们来从这一段我们刚读的经文一起来学习， yaitu di Mazmur 62. 在诗篇62篇。 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， banyak para ahli berpendapat kalau Mazmur 62 ini ditulis oleh Daud. 那么有很多专家认为呢，这个诗篇是大卫所写的。 Dan memang di ayat pertama itu sudah jelas, di sana dikatakan Mazmur Daud. 那么第一节很清楚的告诉我们，这个是大卫的诗。 Dan kita semua tahu siapa Daud. 我们知道大卫是谁，
Dia seorang raja, dia seorang pemimpin yang 他 besar 是 di 一 bangsa 个 Israel. 君王，是一个伟大的以色列君王。 Dan dia bukan hanya sekedar raja yang besar, tapi dia juga adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. 他不但是一个伟大的以色列君王，他也是一个神所拣选的君王。 Namun sekalipun demikian Bapak Ibu sekalian, 可是虽然如此呢， sekalipun dia raja yang besar, 虽然他是一个伟大的君王， sekalipun dia adalah orang pilihan 虽然 Tuhan, 他是一个神所拣选的人， tidak otomatis hidupnya menjadi lancar-lancar saja. 这也不使他自然而然过一个非常顺利的生活。 Hidupnya semua jadi mulus. 那么他的生活非常的顺利， Malah Alkitab berbicara sebaliknya. 甚至呢，圣经告诉我们相反的事实。 Kalau kita membaca kisah Daud, 那么如果我们读到大卫的故事， Alkitab menceritakan dengan gamblang bagaimana kisah hidup Daud itu banyak diterjang oleh gelombang masalah yang sangat besar. 那么圣经讲到大卫的这个生活当中有许多的这个波浪冲击他， Hidupnya naik turun keluar masuk permasalahan demi permasalahan yang berat. 那么他经过许许多多的问题。 Misalkan di pasal 62 ini, 那么在第62章62篇的诗篇， meskipun tidak tertulis secara eksplisit, 虽然没有很清楚的写出来， latar belakang dari sejarah Mazmur ini, 就是这篇诗篇的背景。 namun kita bisa melihat bahwa konteks dari Mazmur ini bercerita tentang Daud yang sedang dilanda oleh masalah yang besar. 但是我们从这篇诗篇，我们可以看到，其中大卫他正在面对一个很大的问题。 Coba perhatikan ayat 4. 那么我们看第4节， Di sana dikatakan bahwa ada orang atau sekumpulan orang jahat yang mengancam hidup Daud yang akan merancanakan sesuatu yang jahat pada Daud. 那么这边写道告诉我们说，有一群的人，他们彼此商议，他们专要从他的地位，就是这个大卫的王位，把他退下来， Orang-orang jahat ini berencana untuk menggulingkan bahkan meremukkan Daud. 想办法篡位，并且把大卫抹杀掉。 Bahkan di sana jelas dikatakan bahwa posisi Daud itu digambarkan begitu rapuh. 那么在这里也形容大卫的这个位置是何等的这个危险， Seperti dinding atau tembok yang miring yang mudah untuk 是 dirobohkan. 何等的脆弱，就像一个外显的墙。 Bapak Ibu bisa bayangkan situasi seperti apa yang dihadapi oleh Daud. 那么你们可以想象一下大卫所面对的情况是怎么样的一个情况？ Karena itu Bapak Ibu sekalian, banyak para ahli menafsirkan bahwa latar belakang dari Mazmur ini 所以呢，大卫有很多专家认为大卫的这首诗的背景 adalah peristiwa pemberontakan Absalom, anaknya Daud. 是他自己孩子，就是亚撒龙的这个叛逆，或者亚撒龙想办法篡位的事件。 Yang mau menyerang, mau menggulingkan, mau menghancurkan 他 bapaknya sendiri. 他要攻击他自己的父亲。 Bapak Ibu bisa sekali lagi bayangkan bagaimana hancurnya tekanan akibat peristiwa ini. 你们可以想象一下，他因为这件事情心里有多破碎。 Kalau musuhnya orang lain 如果他的敌人是别人的话， masih bisa dimengerti. 我们还可以理解。 Tapi ini anak sendiri yang dibesarkan sendiri, besar malah melawan, mau 可 menghancurkan. 是这个是他亲手所养大的孩子，长大之后却想叛逆他的父亲，背逆他的父亲。 Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, 可是呢，再一次的说， ini hanya tafsiran. 这个是一个解释、解禁。臆测 Sesungguhnya Alkitab tidak dengan jelas menunjukkan apa sih yang menjadi latar belakang dari penulisan Mazmur 62 ini. 没有很清楚的告诉我们这首诗的背景是什么。 Namun apapun kejadiannya, 可是不论如何， Mazmur 62 ini menunjukkan bahwa Daud pada saat itu 诗篇62篇告诉我们，那个时候的大卫 sedang menghadapi satu masalah yang berat dan besar. 正在面对一个很大的问题， Dan itu menekan hidupnya. 并且那个成为他生活的这个压力，压制他的生活。 Nah, apakah Daud menjadi tidak tenang ketika mengalami kondisi ini? 当大卫面对这样子的情况，他心里没有平静吗？ Apakah peristiwa ini membuat Daud kehilangan ketenangannya? 那么这样子的一个事件使大卫失去心中的平静吗？ Nah, disinilah luar biasanya Daud, Bapak Ibu 这 sekalian. 里我们就看到大卫的伟大。 Di tengah ketegangan yang seperti ini, 那么在这样子的情况之下， di tengah permasalahan yang begitu pelik 那 ini, 么在这样子危险的这个问题当中， ternyata Daud tidak kehilangan ketenangannya. 那么原来大卫没有失去他的平静， Daud tetap bisa tenang. 大卫仍然平静， Daud tetap bisa tenang. 大卫仍然能够平静。 Apa sih rahasianya? 那么有什么秘诀呢？ Jawabannya ada di ayat 2. 那么答案就是在第2节或者 Di 第1 sana 节。 jelas dikatakan bahwa Daud bisa tenang di tengah pergumulannya karena
Daud selalu datang mendekat kepada Tuhan sebagai sumber ketenangannya. 那么第一节呢，这边告诉我们，大卫时时刻刻来到上帝的面前，专心等候他，因为他知道他的救恩是从神而来。 Apa yang membuat Daud bisa tenang di dalam kondisi yang begitu berat yang menekan dia? 那么在这么危险的情况当中，大卫怎么能平静下来呢？ Karena Daud selalu datang mendekat kepada Tuhan. 因为呢，大卫时时刻刻来到上帝面前。 Nah, ini kunci utamanya. 那么这个就是秘诀。 Karena itu pertanyaannya, kenapa ketika kita dekat dengan Tuhan, kenapa kita dekat dengan Allah? 那么问题是，当我们亲近上帝的时候， Kok kita bisa jadi tenang dalam menghadapi 我 pergumulan 们 hidup kita? 为什么能够非常平静的来面对我们的挣扎呢？ Apa penyebabnya? 那么有什么原因呢？ Kalau kita menghampiri Tuhan, 如果我们来到上帝的面前， kalau kita datang mendekat pada Tuhan, 如果我们亲近神， maka sekalipun pergumulan itu besar, 那么虽然挣扎有多大， kita bisa belajar untuk tenang menghadapinya. 我们就可以平静的来面对它。 Jawabannya, karena Allah adalah sumber keselamatan dan perlindungan kita. 就是因为上帝是我们的保障，也是我们救恩的源头。 Kenapa ketika pergumulan datang, kita datang kepada Tuhan, kita bisa belajar tenang? 当我们面对困难的时候、挣扎的时候，我们来到上帝的面前，我们心里就平静下来。为什么呢？ Karena bagi kita Tuhan adalah sumber keselamatan dan perlindungan 因为 kita. 对我们来说，上帝是我们的保障，也是我们救恩的来源。 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 弟兄姐妹们呢， Daud adalah seorang raja. 大卫是一个王， Artinya Daud punya banyak hal yang dipercaya oleh orang-orang pada umumnya merupakan sumber dari ketenangan hidup. 意思就是说，大卫呢那个时候相信上帝。 Sebagai raja pasti Daud punya uang. 大卫作为一个王，是人人所依靠的，他有钱财。 Sebagai raja Daud pasti punya 大 kuasa. 卫作为一个王，他有权势， Dia punya harta. 他有财产。 Dan hal-hal ini bukankah yang dipercaya oleh orang-orang dunia bahwa ini sumber ketenangan hidup? 那么这一些岂不是世人所相信的，是这个他平静的来源呢？ Karena memang tidak dapat disangkal 我们也不能否认， bahwa jika kita memiliki harta, uang yang lebih, kekuasaan yang lebih, 如果我们有更多的钱，有更多的这个权势， tentu ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan kesenangan yang lebih. 这会让我们有更多的这个幸福， Kita mendapatkan kemudahan-kemudahan yang lebih gampang, lebih besar. 我们会得到更多的这个方便。 Namun uniknya, 可是呢，有趣的就是， Daud justru tidak menyebutkan bahwa yang jadi sumber ketenangan baginya terletak pada hal-hal yang bisa habis itu. 他力量、他平静的来源不是在乎那一些暂时的 Pada hal-hal yang bisa lenyap itu. 在乎那一些能消灭的事情。 Bagi Daud, 对大卫来说， sumber ketenangan sejati hanya di dalam Tuhan. 他平静的来源只是上帝。 Daud tidak berkata bahwa aku bisa tenang karena hartaku banyak. 大卫没有说我能够平静下来，因为我的财产多。 Daud juga tidak menyebutkan bahwa dia tenang karena begitu banyak orang-orang menemani dia. 大卫也没有说他能够安静下来，因为有许多的人陪伴他。 Daud tidak berkata aku tenang karena aku raja, orang nomor satu di bangsa ini. 大卫没有说我能够安静下来，因为我是国王，我是君王，我是全国的第一。 Daud tidak berbicara demikian. 大卫没有这样说。 Tapi sebaliknya Daud berkata di dalam Mazmur 62 ayat 2. 大卫在62节的这个第一节这边说到： Hanya dekat Allah saja aku tenang. 我心默默无声，专等候上帝。 Daripadanya lah keselamatan. 我的救恩是从他而来。 Bagi Daud yang menjadi sumber ketenangannya. 那么对大卫来说，他平静的来源 Bukan yang jadi tahtanya, bukan karena otoritasnya, bukan karena uang dan hartanya, tapi karena Allah sumber keselamatan dan perlindungan 不 bagi 是他 dia. 的位置，不是他的权势，不是他的钱财，也不是他一切的财产，而是上帝本身。 Yang dapat menolong menghadapi masalah-masalahnya. 只有上帝才能帮助他。 Kenapa demikian? 为什么这样子呢？ Daud katakan di ayat 3. 在第三节、第二节，大卫这样子说： Karena Tuhan bagi dia seperti gunung batu. 因为呢，上帝对他而言就是他的磐石。 Dalam bahasa aslinya itu disebut sur. 意思就是说，在原文是说 sur。 Bagi dia Tuhan itu adalah kota benteng. 那么对他而言，上帝是他的高台。 Dalam bahasa aslinya disebut misgab.
那么在原文是 Misgab， Sur adalah sebuah gunung batu karang di tengah laut 那么 Sur 是海中的一个磐石， yang dibangun, yang terbentuk dari dinding-dinding batu yang sangat keras, 是有非常结实的石头组成的， tinggi dan menjulang, 非常的高， kokoh. 非常的结实坚固。 Sebuah tempat di mana burung-burung biasanya bertengger 那么在那里呢，鸟就可以来站在那边， agar burung-burung ini bisa aman dari hempasan badai atau ombak yang besar. 这些鸟就不至于被波浪冲走。 Sedangkan Misgab adalah sebuah kota dengan lapisan-lapisan benteng batu yang tebal dan sekeras 然后 baja. Misgab 它是一个古城，是一个非常坚固的城，有很多的城墙来 Sebuah 保卫着它。 tempat di mana orang-orang kalau ada di dalamnya pasti terlindung dari serangan musuh dengan 如果 aman. 人进到那个城里面，他就会脱离这个敌人的攻击。 Bapak Ibu sekalian, kedua metafora ini melambangkan sebuah tempat yang aman, satu perlindungan yang kuat, yang nyaman dan terjamin. 那么这两种的这个形容呢，就要告诉我们就要表达给我们一个非常安全的地方。 Allah yang seperti inilah yang membuat Daud tetap bisa tenang sekalipun di dalam pergumulan. 那么这样子的一个上帝，使大卫能够平静下来，虽然他面对许多的挣扎。 Allah seperti inilah yang membuat Daud tetap bisa tenang di tengah ketegangan permasalahan yang 虽然 dihadapi. 有许多的这个张力，有许多的问题发生，他仍然能够平静。 Allah seperti inilah yang membuat Daud bisa tenang sekalipun musuh siap menyerang dia. 虽然敌人准备好攻击他，但是他仍然平静下来。 Kepercayaan Daud akan kota benteng dan gunung batu itu ditunjukkannya di ayat 4. 那么在第三节这边，中文第三节形容他对于上帝的这个信心。 Kalau ayat 4 ini kita coba kalimatkan ulang, 那么如果我们重新的这个自由的翻译第三节， maka bisa berbunyi seperti ini. 那么就这样子说： Wahai lawanku, 我的敌人啊， mengapa engkau tidak menyerah saja? 为什么你不放弃呢？ Sehebat, sedahsyat, sekuat apapun engkau menyerang aku. 虽然你多厉害的攻击我， Aku tidak takut. 我不怕。 Aku memang lemah seperti tembok atau dinding yang siap atau hendak dirobohkan. 我本来非常的脆弱，就像外邪将要倒闭的墙一样。 Aku seperti tembok yang tidak mampu bertahan sendiri. 我就像一个站立不住的墙， Tapi aku punya Sub dan Misgab. 但是我有 Sub 也有 Misgab， Aku punya gunung batu dan kota bentengku. 我有这个磐石，我也有这个高台， Yang menopang aku sehingga aku tidak goyah 他们 menghadapimu. 扶持我，因此我不动摇。 Bapak Ibu sekalian, dari bagian ini kita belajar sesuatu yang luar 那 biasa. 么从这一段经文呢，我们学习一个非常美好 Kita 的 diajarkan bahwa Tuhan itu satu-satunya sumber keselamatan 经 kita. 文告诉我们，圣经告诉我们，上帝是我们唯一救恩的来源， Tempat yang nyaman, terbukti dan terjamin bisa melindungi kita. 是能够保守、保护、看顾我们的。 Saya pernah melihat satu berita. 我曾经看过一个新闻， Berita ini menceritakan orang-orang yang mudik 这个新闻呢就是告诉我说， mudik ke kampung halamannya. 他们正在回家乡。 Mungkin karena keterbatasan sekeluarga ini memakai motor, anaknya dibawa gitu ya, di depan ada anak satu, istrinya juga menggendong seorang bayi. 那么他们是骑着摩托车，一家4口骑一辆摩托车回家乡。 Di dalam pikirannya, 在他的思想里面， mungkin gendongan bayi itu adalah tempat yang aman. 那么在他的思想里面，这个抱孩子的这个抱过不是一个安全的地方。 Ketika sampai di satu tempat, 到了一个地方， mereka kelelahan. 他们太累了， Lalu mereka turun, 他们下来。 si ibu yang menggendong bayi membangunkan anaknya. 那么这个抱着小婴孩的妈妈就叫醒他的孩子， Anaknya sudah tidak bernafas lagi. 那么这个孩子已经不呼吸了。 Padahal dipelukan mamahnya. 事实上，在他母亲的怀抱里面， Kekurangan oksigen di dekap mamahnya. 他是因为在他母亲的怀抱里面缺少氧 Di 气。 manakah tempat yang paling aman di dunia 那 ini? 么在这个世界上最安全的地方在 Bahkan 哪里？ dipelukan ibu saja seorang bayi bisa meninggal. 连在母亲的怀抱里面，一个小婴孩有可能会死。 Hanya di dalam Allah saja perlindungan yang terjamin itu. 那么只有在上帝里面，我们才有保障。 Karena itu Bapak Ibu sekalian, 所以弟兄姐妹们， ketika kita menghadapi kesulitan demi 当我们 kesulitan, 面对一个问题又一个问题， dari satu pergumulan ke pergumulan yang diizinkan Tuhan kepada kita, 上帝许可我们面对很多的难题、很多的挣扎，
Ingatlah Tuhan sanggup dan mampu melepaskan 我们 kita. 要记得，上帝他有办法、有能力救我们， Tuhan pasti menolong dan menyediakan jalan keluar bagi kita. 上帝必定帮助我们。 Bahkan janji keselamatan Tuhan bukan hanya bicara soal fisik, soal tubuh. 上帝他不单讲到关于我们肉体上的这个拯救， Janji keselamatan Tuhan tidak hanya bicara tentang hal-hal yang ada di 他 duniawi 救 saja. 恩的应许不单是讲到我们在世界暂时的事情而已。 Tuhan berjanji bahwa dia akan menjadi batu, gunung batu keselamatan sampai kapan? Sampai di kekekalan. 那么上帝应许我们，他将要直到永远、直到永恒，成为我们的磐石，成为我们的高台。他已经证明下， Jalan itu sudah diberikan, 他已经赐给我们那一条道路， yaitu melalui karya kematian Kristus bagi kita. 那么就是透过主耶稣在十字架上的这个死。 Banyak hal di dunia mungkin kita tidak punya. 那么在世界上，我们也许没办法拥有许多的东西， Mungkin kita tidak punya rumah yang besar. 可能我们没有一个很大的房子， Mungkin kita tidak punya paras yang cantik Komen. atau cakep. 我们面貌也没那么的帅，也没那么的美。 Tapi ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru 但 Selamat 是当我 kita, 们接受主耶稣基督作为我们个人的救主的时候， kita memiliki yang terbesar itu. 那么我们就拥有那最大的了， Kita memiliki keselamatan itu. 我们就拥有那个救恩了。 Kristus menjadi gunung batu sampai kekekalan kita. 那么耶稣基督就成为我们永远的这个保障， Itulah seharusnya yang menjadi sumber sukacita 这 kita. 个是我们喜乐的源头。 Beberapa minggu yang lalu saya sebenarnya hampir jatuh pada ketidaktenangan. 那么前几个礼拜呢，我心里非常的不安。 2 minggu yang lalu koko saya meninggal karena COVID. 那么前2个礼拜，我的哥哥被感染这个新冠状病毒， Dan kebetulan 过世了， saya yang menemani dia di rumah sakit. 而是我在医院照顾他。 Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana tidak tenangnya. 你可以想象我心里有多不安吗？ Saturasi oksigen di bawah sekali. 那么他的这个养分，血液的这个养分非常的低， Tapi rumah sakit nggak ada tempat. 但是医院没有地方， Di luar banyak orang ngantri. 在外面有许多的人排队， Kita belum punya tempat untuk perawatan. 我们没有地方，没有房间可住。 Rumah sakit menyarankan untuk cari rumah sakit di tempat lain. 医院推荐我们去找别的医院， Dicari di mana-mana, semua penuh. 我们到处找都找不到。 Hati benar-benar tidak tenang. 我心里非常的不安。 Mau menolong kondisi COVID, 我要帮助他，但是疫情， tidak menolong koko sendiri ngap-ngapan. 我不帮助他，他在那边缺氧气， Belum punya kepastian tempat perawatan. 他没有地方可住。 Tetapi di dalam prosesnya saya berdoa kepada Tuhan. 但是在这个整个过程，我祷告， Puji Tuhan, Tuhan menolong ketidaktenangan itu. 感谢主上帝帮助我心里平静下来。 Dan bahkan sekalipun pada akhirnya koko saya meninggal, 到最后，我的哥哥过世了， ketenangan itu masih tetap ada dalam hati saya. 那么那种的平静仍然处在我心里面， Karena mungkin waktunya di dunia ini selesai. 因为也许他的时间到了， Tapi sesungguhnya dia tetap memiliki keselamatan di kehidupan kekal. 但是事实上他在永恒里面是有救恩的， Itulah yang menjadi ketenangan. 那个是我心中的安慰。 Sungguh bersyukur memiliki Tuhan gunung batu yang bukan hanya menjaga keselamatan kita di bumi ini saja, sampai pada kekekalan. 实在感谢上帝，我们有上帝，我们的磐石保护看顾我们，直到永永远远。 Karena itu Bapak Ibu sekalian, 所以弟兄姐妹们， jika kita saat ini mengalami ketidaktenangan, 如果我们今天心里不安， mungkin ada kegundahan di dalam hati, 我们心中有许多的焦虑， mungkin sedang ada keresahan di pikiran 我 kita, 们思想中有许多的挣扎， mungkin kita belum sungguh-sungguh datang mendekat pada Tuhan. 我们也许还没有真正来到上帝面前， Mungkin kita masih menaruh percaya pada kekuatan kita, 也许我们还依靠我们自己的力量， menaruh pada kekuatan teman kita, 依靠我们的朋友的帮助， menaruh pada kekuatan uang kita. 依靠我们的钱财。 Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 弟兄姐妹们啊， semua yang materi ada batasnya. 这一切世界上物质性的东西都有限， Hanya Tuhan sumber 只有 keselamatan 上帝 kita. 他是我们救恩的来源。
Jangan bawa diri kita menjauh dari Tuhan. 我们千万不要远离上帝， Teruslah mendekat. 我们要继续的亲近他， Karena di dalam Tuhan ada keselamatan. 因为在他里面有救恩， Karena di dalam Tuhan ada perlindungan. 因为在他里面有 Bukan hanya sampai di dunia ini saja, 不但是在世界上里面， tapi sampai di kehidupan kekal. 而且到永永远远。 Betapa beruntungnya ketika nama kita diikatkan dengan nama Kristus, gunung batu, kota benteng keselamatan. 当我们的名跟耶稣基督的名连在一起，他是我们的高台，是我们的磐石，我们是何等的有福。 Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, 问题是， bagaimana caranya kita bisa mendekat pada Tuhan agar ketenangan itu tetap kita punya sekalipun menghadapi 我们 pergumulan? 如何能亲近上帝？因此，我们可以拥有这样子的平静呢？ Yang pertama, 第一， mari kita belajar berserah penuh kepada Tuhan. 我们要学习完全的交托于神， Mari kita belajar berserah penuh kepada. 我们要学习完全的交托于神。 Kita mudah menjadi tidak tenang ketika kita menghadapi masalah karena kita belum benar-benar sungguh-sungguh sepenuhnya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. 我们面对问题，心中非常的焦虑，因为我们还没有真正的来到上帝的面前。 Arti kata percaya adalah bahwa kita yakin dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh pada sesuatu yang kita yakini. 相信或者交托的意思，就是说我们完全的把自己交托，我们信靠他。 Dan percaya adalah satu konsep yang penting di dalam keimanan kita sebagai orang 那 Kristen. 么，相信在我们的信仰、基督信仰里面是非常的重要的一件事情。 Karena percaya merupakan pusat atau inti dari relasi kita dengan Tuhan. 因为呢，相信就是我们与神的关系的重心。 Nah, orang yang sungguh-sungguh percaya di dalam Tuhan, 那么，一个人当他真正的相信上帝的时候， pasti di dalam hidupnya ditandai dengan keberserahan. 那么他生活必定是完全的交托。 Berserah bukan berarti menyerah. Itu beda sekali. 他交托不等于他放弃，这是完全不一样。 Berserah berarti memberikan diri kita untuk ditolong oleh kuasa yang lebih kuat daripada kita. 交托意思就是说，我们主动到把自己交托给那比我们更高的这个权威，就是上帝。 Nah, hal ini terlihat dari pujian Daud kepada Tuhan di ayat kedua. 我们从第一节可以看到大卫他如何赞美上帝。 Hanya dekat Allah saja aku tenang. 我心默默无声的专等候耶和华。 Nah, dalam terjemahan lain itu dikatakan begini, jiwaku menanti dengan diam. 这个中文翻译的非常正确，说到我的心默默无声，专等候上帝。 Aku seorang raja, kata Daud. 我是一个君王， Aku punya kekuasaan. 我有权势， Aku punya harta. 我有财 Aku 产， punya uang. 我有钱， Aku punya pasukan. 我有军兵。 Tapi ketika aku menghadapi masalah-masalah, 但是当我面对这些问题的时候， aku hanya duduk diam menanti Tuhan. 我的心默默无声，专等候神。 Aku tidak mengandalkan kekuatan. 我不依靠我自己的力量。 Ini gambaran penyerahan diri yang penuh. 那么这个是一个教托的一个非常美好的一件 Ini 事情。 pernyataan yang menunjukkan adanya suatu kepercayaan dan keberserahan yang sungguh-sungguh dari Daud kepada 意 Tuhan. 思就是说，大卫完全的把自己交托给上帝，他完全的相信上 Daud 帝。 tidak mengandalkan kekuatannya, 大卫没有依靠自己的力量， jabatannya, kekuasaannya, pasukannya, hartanya untuk menghadapi 他的地 musuhnya. 位、他的权柄、他的这个兵丁、他的部队来面对问题。 Tapi dia berserah penuh, mendekat, diam, menanti Tuhan. 但是呢，他静静的、默默的、无声的专等候上帝。 Orang yang berserah kepada Tuhan, 一个依靠上帝的人， itu seperti orang yang tidur di kasur yang nyaman, yang lebar, yang luas dan empuk. 是一个就如躺在一个非常舒适的床上的一个人， Orang yang tidak benar-benar berserah penuh, 不完全交托给神的人， itu sama seperti orang yang udah ada kasur yang sebagus itu, tapi hanya menidurkan kepalanya saja, tapi tubuhnya tidak. 那他就如一个把自己头躺在床上的人，但是身体却不躺 Atau 上去， cuma tangannya saja, tapi tubuhnya 或者 berdiri. 只有他的身体、他的手指，但是他的身体没有躺上去。 Ia akan kesulitan tidur sekalipun ada tempat yang empuk, kasur yang nyaman itu. 他仍然睡不着觉，虽然他有这么好 Orang 舒 yang 适的 berserah penuh adalah orang yang membaringkan seluruh tubuhnya di Nama- kasur itu. 一个完全交托的人，是一个完全躺上那个床、那一张床的人。 Sekejap saja dia akan tenang dan tertidur. 在一瞬间，他会睡着了。
Bapak Ibu sekalian, 弟兄姐妹们， bukankah seringkali juga sikap kita seperti itu? 我们的态度也岂不是如此吗？ Di dalam pengetahuan kita, di dalam pemahaman kita, kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai 在 kita. 我们的这个知识上、理论上，我们知道上帝会看顾我们。 Bahkan mungkin Tuhan sudah menunjukkan bukti-bukti pertolongannya kepada kita. 也许上帝也已经证明给我们他的帮助， Bahwa Allah begitu sanggup menolong kita. 上帝他能够帮助我们。 Tetapi di dalam perjalanannya mungkin tetap kita setengah hati. 可是，在我们的路程当中，我们是半信的， Kita tetap mengandalkan hal-hal yang materi ini. 我们仍然依靠这些物质上的东西。 Di mulut kita mudah sekali menyanyikan lagu Aku berserah pada Tuhan Juru Selamat aku berserah. Mudah sekali. 在我们的口头上，我们很轻易的唱：“我完全的交托，完全的交托，完全的交托给你。” Akan tetapi ketika masalah-masalah itu benar-benar datang di hadapan kita, 但是当这些问题突然攻击我们的时候， apakah dengan mudah kita bisa menyanyikan Aku berserah itu? 我们可以这么容易的、轻易的唱这首歌吗？ Ataukah kita menjadi panik, kita kehilangan kendali dan terus berusaha memikirkan bagaimana menyelesaikannya? 或者我们就紧张起来了，我们也非常的焦虑， Kita 我们不 lupa 知道怎 gunung 么 batu 解决 kita, kita lupa kota 我 benteng 们 kita. 忘记我们的磐石，我们忘记我们的高台， Sampai ketika kita berusaha dan habis tenaga kita, 直到我们这个精疲力尽的时候，我们才醒悟过来。 lagu kita pun berubah menjadi Aku menyerah pada musuh, aku kalah, aku menyerah. 我们的歌就变成我放弃了，我放弃了，在敌人面前，我放弃了，我打败了。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 弟兄姐妹们啊， mari kita belajar seperti Tuhan kita. 我们要效法我们的主， Ketika dia hendak disalibkan, 当他要上十字架的时候， ketika hatinya bergumul dengan begitu ketakutan, 当他心里面面对惧怕的时候， dikatakan sampai keringatnya seperti butiran-butiran darah. 那么圣经告诉我们，他的血滴如血， Apa 他 yang 的 Yesus, 汗滴如血。 apa yang Yesus lakukan? 那么他所做的是什么呢？ Ia datang kepada Allah di dalam doa di taman 那么 Getsemani. 他在祷告中来亲近上帝。 Ketika ia tahu waktu kematiannya sudah dekat, 那他知道他的这个死的时刻来到了， ketika hatinya begitu takut, 那他心里面非常的惧怕的时候， ia datang dan berkata 他来亲近上帝，对上帝说， di dalam doanya sampai 3 kali, 他在祷告里面3次的对上帝说 Ya Bapakku, ：“ 我的父啊， jikalau sekiranya mungkin, 倘若可行， biarlah cawan ini lalu 你 daripada, 叫这杯离开我， tetapi janganlah kehendakku, 但不是照着我的旨意， melainkan kehendakmu 乃是照着 yang 你的 jadi. 旨意成全。 Aku berserah, 我完全的交托， berserah. 我交托于你。 Sekalipun penuh pergumulan yang berat, 虽然有许多的挣扎， keberserahannya membuat Yesus tenang menghadapi panggilannya untuk mati di kayu 那么 salib. 当主耶稣交托于天父上帝的时候，他就可以面对勇敢的面对这个十字架。 Kita tahu setiap kita punya pergumulan 我们知 masing-masing. 道，我们每个人都有不一样的挣扎。 Apakah kita saat ini sedang mau menyerah, sedang mau khawatir? 我们现在是要放弃、要焦虑下去吗？ Kita sedang mau putus asa? 我们要放弃吗？ Kiranya firman Tuhan ini 但愿神的话 menolong kita sekali lagi, 帮助我们， menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. 能够帮助我们了解上帝永不离开我们。 Ada Tuhan, 有上帝， gunung batu kita, 我们的磐石， kota benteng kita, 我们的高台， yang siap menjadi juru selamat. 他随时准备救我们。 Itu yang pertama. Nah, Yang terakhir, 最后， mari kita belajar berharap dengan sabar hanya kepada Allah. 我们要耐心的仰望上帝， Mari kita belajar berharap dengan sabar 我 hanya 们要 kepada 耐 Allah. 心的仰望上帝。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 弟兄姐妹们呢、 harapan adalah secercah titik terang yang bercahaya di tengah kegelapan hidup kita. 那么盼望是黑暗中的一滴光线， Keberadaannya menjadi tanda dari sebuah kepercayaan yang sungguh-sungguh untuk mengikuti titik terang itu. 当我们有盼望的时候，我们就会全力跟随那一个光。 Bagi kita orang percaya, 但我们作为一个信主的人， Allah lah secercah titik terang itu. 那么那个光，
bukan yang lain. 那个光就是上帝本身，不是其 Secercah 他的。 titik terang ketika kita terus ikutin makin lama makin membesar dan 当 menguasai 我们 kita. 跟随那个光线的时候，我们越跟随，我们越近，我们走得越近，我们就看见那 Yang 个光 lama 越 yang 大。 semakin lama kita ikuti semakin terlihat dialah sumber 我 pengharapan itu. 们越跟随他，我们就越看见他是我们的盼望。 Itulah Bapak Ibu sekalian yang sungguh dipercayai oleh Daud. 这个就是大卫所相信的， Ia meletakkan kepercayaannya, harapannya hanya kepada Allah saja. 他把他的信心、他的盼望放在上帝身上。 Walaupun musuh menyerang dengan dahsyat dan dengan berbagai cara, 虽然敌人各种方法四面的攻击他， Daud tetap tenang. 大卫他仍然放心平静下来， Sebab bagi dia, 因为对他而言， semua musuh yang mengelilinginya itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan gunung batu, kota benteng. 环绕他的仇敌，比不上他所拥有的磐石，比不上保护他的这个高台。 yang menopang dia. 这些磐石、高台扶持他。 Memang demikian adanya. Sekuat-kuatnya manusia dibandingkan Tuhan, tidak ada apa-apanya. 那么人再多有能力，也比不上上帝。 Karena itulah maka di ayat 10 Daud menyatakan bagaimana tidak sebandingnya manusia dengan Tuhan. 所以在第9节，我们看到大卫把上帝把这些敌人和上帝比较起来。 Orang-orang rendah, orang-orang hina, kata Daud itu sama dengan angin. 那么下流和上流的人，他们是虚空，是虚假。 Orang-orang yang merasa tinggi, orang-orang yang mulia itu disamakan dengan dusta. 那么自以为高大的人，他们是虚假的人。 Jika ditimbang keduanya, maka berat mereka lebih berat dari hanya sekedar seperti angin. 如果他们放在天平里，就必浮起。 Karena itulah di dalam pengharapan yang seperti itu Daud berkata, 所以呢，在这样子的信心当中，大卫说 aku sama seperti menghadapi angin. 我就像面对空气一样， Karena aku mempunyai kota benteng dan gunung batu. 因为我背后有磐石，有高台保护我。 Hal inilah yang senada Bapak Ibu sekalian dengan Yesaya katakan di ayat pasal 40 ayat 15. 以赛亚书第40章第15节也是 Di 说到 sana 一样的 dikatakan 事 bahwa semua manusia baik yang berkedudukan tinggi ataupun rendah, kaya atau miskin, kuat atau lemah, tidak bisa dijadikan tempat sandaran. 那么这边经文告诉我们，所有的人，不论是高低，他们都无法可靠。 Manusia seperti setitik air di dalam timba, 那么人呢，万民呢，都像水桶的一滴， seperti sebutir debu pada neraca, 那么又算如天平上的这个 yang 围 tidak 场， lebih dari abu beratnya jika dibandingkan dengan Allah. 它举起来还比不上上帝。 Artinya manusia itu terbatas kekuatannya. 那么意思就是说，人的力量是多么的这个微 Segala 小。 cara usaha manusia, misalkan mengeksploitasi harta, baik dengan cara yang tidak sah ataupun sah melalui perampasan atau merampok atau apapun, harta itu sama tidak bisa menjadi sandaran. 人所赚过来的这些财产，不论他们就算他们不择手段的赚来的这些财产，都算不了什么。 Pengkhotbah katakan semuanya adalah 那 kesia-siaan. 么传道书告诉我们，这一切都是虚空的虚空， Segala sesuatu adalah sia-sia di bawah kolong langit ini. 在这个太阳光以下，一切都是虚 Apa 空。 gunanya berjerih lelah, berjerih payah di bawah matahari? 我们何必在太阳光以下努力呢 Memiliki banyak hal di bawah 我 matahari, 们在太阳光以下赚的这一些东西， tapi tidak memiliki yang di atas matahari. 但是我们没有这个太阳以上的上帝， Itu sia-sia. 这一些都是虚空的。 Sebab semua materi di luar Allah tidaklah kekal. 因为呢，神以外的一切物质都不永恒。 Oleh karena itulah pada ayat ke-11 Daud menasihati umat Tuhan untuk tidak percaya, untuk tidak bersandar pada hal-hal yang materi itu. 所以呢，在第9节呢，大卫在第10节，大卫劝神的百姓不要依靠这一些财产。 Inilah yang menjadi sumber kepercayaan diri Daud. 这个就是大卫信心的来源， Bukan yang menempel di dalam dirinya, bukan yang ada yang sedang dipegang oleh dirinya. 不是他心里面的他身上的东西。 Yang menjadi sumber kepercayaannya, pengharapannya ada di ayat 12 sampai 13. 那么11节、12节告诉我们，他力量、他盼望、他信心的源头。 Di situ dikatakan bahwa Daud mengingat sebuah firman yang telah menyatakan dua hal kepadanya. 那么这边告诉我们，大卫听了上帝的话，
Yang pertama, Allah yang tidak terlihat itu adalah sumber kuasa. 第一，我们所看不见的上帝是我们力量的 Dan 源 yang 头。 kedua, Allah yang sama itu juga adalah sumber kasih setia. 第二，那位上帝也是慈爱的源头。 Allah yang penuh kuasa sekaligus penuh kasih setia inilah sumber pengharapan Daud. 这个力量的源头也是慈爱的源头。 Di 这个 dalam 全 Allah 能的 yang 神 seperti inilah 是大卫力量的源头。 janji-janji keselamatan pasti bisa digenapi. 就在这样子的上帝里面，他一切的救恩的应许将要被应验。 Rencana-rencana janji keselamatan tidak akan pernah 他 gagal. 一切救恩的计划都不会失败。 Inilah yang seharusnya menjadi jaminan kekal. Bukan hanya sekedar bagi Daud, tapi bagi setiap kita yang mengakui Yesus adalah Tuhan. 这个就是大卫坚固的保障，也是所有相信主耶稣的人的坚固的保障。 Inilah kebenaran yang harus kita pegang menjadi penghiburan bagi 这个 kita. 就是我们该要谨守的这个真理，成为我们的这个安慰。 Walaupun mungkin Daud atau kita belum dapat melihat saat ini. 虽然大卫和我们都还没有看到， Walaupun mungkin kita harus menunggu sampai kita tidak ada lagi di bumi ini. 也许我们必须等到我们离开世界的时候。 Tapi Tuhan yang berkuasa dan yang maha kasih itu 但是那充满蛮有权柄的神，蛮有慈爱的神， pasti akan menggenapi janji keselamatannya. 将要成全他的救恩的应许。 Menunggu memang sesuatu yang tidak 等 enak. 待并不是一个容易的事情， Tetapi di dalam relasi kita dengan Tuhan, 但是在我们与神的关系里面， inilah kita diajar untuk bisa terus berharap, untuk bisa terus bersabar. 那么上帝教导我们不断的仰望他，依靠他，耐心的等候他。 Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 弟兄姐妹们啊， hanya kepada Tuhan yang penuh kuasa dan begitu mengasihi kita. 我们一起来向这位蛮有权柄、蛮有慈爱的上帝， Mari kita sandarkan kehidupan 我们 kita. 一起来把我们的生命交托给他，依靠他。 Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 所以呢，弟兄姐妹们， biarlah firman Tuhan ini 但愿神的话 sekalipun datangnya dengan sederhana, 虽然很简单的对我们说， tapi biarlah di dalam kondisi yang tidak mudah ini, 但是但愿在这么艰难的情况当 ini 中， sekali lagi menunjukkan kepada kita 可以给我们看， bahwa sesungguhnya kita tidak pernah dijadikan yatim piatu oleh 可 Tuhan. 以告诉我们，上帝从不撇下我们，如同孤儿 Kita 寡妇一 tidak 样。 pernah benar-benar ditinggalkan oleh Tuhan. 上帝永不离开我们， Bahkan Dia adalah gunung batu, kota benteng perlindungan kita. 他是我们的磐石，是我们的高台， Yang lain bisa datang dan pergi. 其他的东西都是暂时的。 Tapi Tuhan yang kuasa dan kasih setianya selama-lamanya pada kita, 但是他是充满这个能力，他也爱我们， itu bukan hanya ada di samping kita. 他不单是在我们的旁边， Dia menyelubungi hidup kita. 他是充满我们的生命， Karena Dia sumber keselamatan dan perlindungan kita. 因为他是我们救恩的来源，也是我们的保障。 Banyak hal boleh datang dan pergi. 那么有许多事情、东西是来而去， Tapi sumber keselamatan kita selalu menyelubungi kita. 但是呢，我们救恩的来源，它将要永远保护我们。 Bukankah ini yang membuat kita tetap bisa tenang? 岂不是这个真理使我们能够平静下来呢？ Sekalipun hidup kita turun ataupun naik, 虽然我们面临生命的低谷， lurus atau berbelok, 我们走个直直或者弯曲的道路， kita punya Tuhan yang menyelubungi kita. 我们拥有充满我们的上帝， Menjadi kota benteng dan gunung batu 他是我们 perlindungan 的 kita. 磐石，也是我们的高台。 Kiranya Tuhan 但 memberkati 愿 kita. 上帝祝福我们， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Dimohon kepada penginjil Mika bahwa kita masuk dalam doa. 天父上帝，我们真的谢谢你，你的真理，你的道告诉我们，你是我们的磐石，你是我们的高台，你永永远远要成为我们的依靠，你永永远远是我们救恩的来源。主啊，在这么紧张的情况当中，我们真的需要这个真理，我们真的需要你的圣灵多多的提醒我们这个真理，好让我们在紧张、在张力、在各种危险危机当中，我们仍然能够保持一个宁静的心，因此我们可以继续的亲近你，我们可以有一个喜乐、有平安度过我们的生活，并且我们不至于因为世界上我们周边的这个危机，我们周边的转变，我们的眼睛，我们的心情也随着这个变动，我们的眼睛仍然能够仰望你，
我们的心仍然能够平静，我们能够专注在你的旨意身上。主啊，求你帮助我们，求你与我们同在，教导我们能够胜过我们的挣扎，教导我们从你那里得来力量。求你恩待我们的弟兄姐妹们，在他们面对的种种困难，在他们面对的种种挣扎当中，主，你搭救他们，教导他们更多的亲近你，教导他们从你那里得着力量。主啊，你的圣灵与每一个人同在。感谢耶稣听我们的祷告，奉靠耶稣的名祈求，阿门。阿门。